Okay, so bila kata dalam statistik, bila dalam statistik, yang the most important part kena tahu dulu bila statistik means that kita gunakan data kita tu based on sample, okay? So kat sini kena understand the difference between population and sample, okay? So statistik ni biasanya analisis yang dilakukan berdasarkan sampel, okay? Jadi bila nak faham statistik tu, sebelum faham statistik tu kita kena tahu daripada mana statistik ni datang. Okay, so statistik dia datang dia daripada sampel, okay? So apa beza population dengan sampel tu adalah subset kepada population, okay? Right? So kalau kata kita guna census, okay, census tu kita buat untuk population lah, kita kena buat census bajan, okay? So bajan tu maknanya bila buat bajan bermakna kita mengambil data daripada population. So kalau population tu apa tu population? Population tu the whole element interest yang kita nak buat, data yang kita nak tu, okay? Contohnya macam ni, okay? So bila nak population tu, so population, katalah saya nak tengok behavior pembelian ataupun preference pembelian oleh perempuan yang berumur 20 hingga 30 tahun. Okay? Right? So dia punya behavior. Jadi population tu adalah semua di Malaysia kata ataupun di Selangor. Okay? Contohnya kita di Selangor. Behavior pembelian, preference pembelian oleh perempuan di berumur 20 hingga 30 tahun di Selangor. Okay? Jadi population tu adalah semua perempuan yang berumur 20 hingga 30 tahun di Selangor adalah semuanya elemen di dalam population. Okay? So jadi dia boleh kira lah semua apa kerja kat mana, belajar ke apa ke, so 20 hingga 30 tahun semua tu kena masukkan dalam population. So kalau dia menggunakan kaedah bancian, okay, kalau dia buat bancian maknanya dia kena pastikan semua ni dia kena dapat. Okay? Jadi ni biasa jaranglah kalau kita buat nak buat penyelidikan ke apa-apa ke, biasanya kita akan gunakan statistik lah. Kita akan gunakan sampel, okay? Sampel data, okay? Subset kepada population. Okay, so census ni biasanya kalau kita nak guna national punya data, okay? National income. Sorry, ada jadi biasa kalau bila kita kata population, okay, so bila population tu maknanya banyaklah dia punya difficulties dia, okay, nak ambil census, nak buat bancian tu, okay, yang cabarannya, okay. So bila cabaran nak gunakan census tu biasa expensive lah, mahal sebab you nak kena make sure cost lah, libat cost nak ambil semua data, transportation lah, cost printing lah, cost itulah, cost inilah, nak kena bayar orang untuk ambil data tu semua, so it's quite expensive and time consuming, okay. Time consuming, guna masa sebab nak pergi cari semua orang, kena pastikan semua orang, okay, right? Dan kadang-kadang dia boleh jadi misleading juga, okay. So misleading mungkin double ke, 2 kali ambil ke, kadang-kadang terlepas ke, terlepas ke, okay. Ada yang dekat area ni terlepas ke, jadi ada yang problem tu lah, okay. So tak perlu pun sebenarnya kita nak ambil macam tu, jadi kita buat yang unnecessary punya action, okay. And biasanya impractical, okay, bila kita nak buat kajian preference pembelian tu,
untuk wanita berumur 20 hingga 30 tahun tu nak dapatkan dia punya pattern tu tak perlu pun. Okay, right. Jadi sebab tu bila dah sebab apa kita kata the disadvantage of census tu, that's why kita gunakan statistical inference je. Okay, so dia menggunakan data, sampel data, okay, untuk membuat conclusion about the population. Okay, alright. So macam tadi kita buat buat kerja tengok preference pembelian oleh wanita yang berumur 20 hingga 30 tahun di Selangor. Okay, jadi kita ambil beberapa orang, adalah dia punya rules itu. So based on that rules tu kita ambil and then kita dapatkan data dan kita buat conclusion daripada yang data yang kita ambil tu adalah daripada beberapa orang tu, data tu kita buat conclusion bukan untuk yang tu je yang kita ambil tu je, kita buat conclusion untuk the whole wanita untuk 20 hingga 30 tahun di Selangor. Okay, so ambil sampel, okay, kita buat analysis guna statistical inference and then kita dapat dia punya conclusion tu. So conclusion tu is for population, okay, bukan conclusion untuk orang yang kita ambil saja. Okay, alright. Jadi kita panggil sebagai sampel tu kita ambil sampel population tu daripada population yang kita nak ambil sampel lah. Okay, jadi bila kita dah ambil sampel tu kita panggil dia sebagai sample population. Maknanya sampel tu diambil daripada population yang kita nak. Okay, tak boleh lah kalau kata kita nak buat wanita yang 20 hingga 30 tahun di Selangor, tiba-tiba you pergi, susah sangat balik kampung dekat Perak tu, umur 20 tahun ambil. So tak boleh lah. Okay, so dia bukan di dalam population kita. Okay, kalau you kata 20 hingga 30 tahun di Malaysia, so itu population kita lebih besar. So balik Perak bolehlah ambil yang jumpa perempuan yang umur 20 hingga 30 tahun tu, bolehlah masukkan dia dalam sampel. Okay, sebab di Malaysia, kalau Selangor kita kena fokus pada Selangor saja. Okay, alright. Dan bila nak tentukan sampel ni, kita nak kena ada frame dia. Okay, so maknanya tadi macam kita kata Selangor, so Selangor je kena tentukan frame dia. Okay, right. So ada frame dia daripada mana nak ambil, so kena plan lah frame tu. Okay, right. Tapi dia bergantung kepada kajian, dia bergantung kepada apa yang kita nak cari. Okay, alright. So jadi bila nak ambil sampel, okay, kita nak select sampel tu. Ini basic to understand dulu bila kita nak buat sampling ni. Okay, nak buat statistical ni, so nak buat statistik tu kena ada tahu cara nak ambil sampel. Okay, alright. So nak ambil sampel ni, nak select sampel tu yang tadi tu kata tu Selangor tu macam jauh sangat. Okay, katalah saya buat dalam UPM, saya nak tengok purata grade pelajar purata grade pelajar BBA. Okay, right. So purata grade pelajar BBA bila dia grad. Okay, right. Jadi nak ambil semua tu mungkin agak impossible sebab berapa dengan part time lagi kan, semua dah tahun lagi kan. So jadi saya ambil beberapa orang. Okay, jadi tadi tu sebab yang UPM tu, okay, yang UPM tu jadi saya tahu berapa BBA grad kan, tiap tahun ada berapa, ada 100, 200, ada 150, ada 200, jadi tahu. Okay, right. Jadi population dia saya tahu. Tapi mungkin daripada 400 tu, kita ada BBA yang grad 400. So daripada 400 tu saya ambil 50 orang je data. Maknanya saya bagi questionnaire saya tu kepada 50 orang saja. Okay, so teknik tu dipanggil sebagai sampling from a finite population. Finite, kita tahu berapa population kita. Okay, right. So ada juga satu lagi kaedah adalah sampling daripada from an infinite new population. Okay, sampling daripada yang population dia kita tak tahu pun. Okay, macam tadi tu lah contohnya adalah yang 20 hingga wanita berumur 20 hingga 30 tahun di Selangor. Berapa orang? Tahu tak? Jadi tak tahulah berapa wanita. Mungkinlah kita boleh tengoklah statistik ke, cari baca tengok daripada pejabat statistik ke, Department of Statistik tu, kita dapatkan data sistem, mungkin boleh lah kan, tapi the exact figures tu kita tak tahu. Okay, jadi biasanya itu kita panggil sebagai sampling from an infinite population. Okay, jadi kalau you buat research about, let's say in organisation kan, kita buat pasal human resource ke, pasal workers ke apa ke, biasanya itu finite population. Kita tahu bilangan pekerja di dalam company tu berapa, so tahu. Tapi kalau kita kata nak tengok consumer behavior,
kan, dia punya purchasing ke, dia punya preference ke, apa dia suka, dia tak suka, apa faktor yang apa faktor yang menyumbang untuk dia membeli ke. Biasanya infinite population. Consumer kita tak tahu berapa bilangan yang sebenar population. So kita ambil sampel tu daripada infinite population lah. Okay. Jadi ada dua cara. Alright, so jadi bila dah pilih sampel tu, kena tahulah apa dia punya parameter tu, maknanya measurable tu maknanya apa karakteristik dia, okay, karakteristik population dia. Okay, so kena tahu dia punya parameter tu, okay. Dia punya rangkuman tu apa dia, right? Okay, so sampling from finite population ni dia apa? Okay, so kalau sampling from finite population, okay. Jadi dia statistician ni kata kalau kita nak kita punya, sebab kita ingat nak buat conclusion tadi, kita nak buat conclusion about population, okay. Jadi statistician lah, sebab statistik statistical inference ni dia develop by statistician, okay. So statistician ni dia recommend kalau kata you ada finite punya population, so better you ambil probability sample, okay. So probability sample. So probability sample ni macam mana? Maknanya kalau kata saya nak ambil BBA, nak tengok purata grade BBA, okay. So BBA dia ada tahun, every year kan, okay. So yang grade tahun 2019, grade tahun 2018, grade tahun 2017 kan. Okay, so let's say lah saya nak buat 10 years, okay. Right, so 10 years. So dia kata kalau kita tahu 100, 200, kita tahu berapa orang bekerja, okay. Jadi ambil probability ni banyak, okay, let's say, okay. So kita nak buat 10 tahun, dan saya perlukan sekurang-kurangnya 300 data, okay, 300 orang, okay. Jadi daripada 300 bagi 10 ni maknanya setiap tahun kena ada 30. So kena dapatkan setahun 2000, yang grade tahun 2010 tu kena 10 orang. Bagi berapa grade dia masa grade tu, okay. Tahun 2011 kena 10 orang, 10 orang. So itu probability lah, maknanya dia punya distribution tu sama, okay. Right, so katalah kalau saya nak tengok purata grade pelajar PBA pada tahun 2020 ni, okay. Jadi kita ada first year, second year, third year semua kan. Full time, full time, lepas tu ada mode petang kan. Mode petang pun ada first year, second year, third year kan. Jadi ada data, so, sebab saya tahu figures, kita boleh dapatkan data. Tahun pertama berapa orang, tahun kedua berapa orang, tahun ketiga berapa orang. Mode petang tahun pertama berapa, tahun kedua berapa. So ada, so infinite. Jadi nak ambil tu kena bagi sama lah, okay. So kalau kata nak 100 orang, so ada 5 group, so satu group tu kena 20. So kena cari bagi 20. Barulah bila kita buat inference tu, ataupun kita buat decision tu, conclusion tu, buat population tu, baru reflects the actual punya population, okay. Right, jadi ataupun ada kaedah lah kita panggil sebagai simple random sample, okay. Kaedah dia simple random sample, okay, pilih pemilihan dia, okay. Cara untuk pilih sampel yang di dalam finite population tadi tu, okay. Right. Okay, so simple random sample ni, okay, dia kata dia guna random, okay. Secara random, nama random, so random ni kita kata daripada database kita ada tu, okay, so kita bagi random number, okay, random number, send the random number. Ingat dalam Excel macam mana kita nak bagi random number kan, equals to RAND tu. So kita letakkan random number, okay. So jadi nanti ada satu website pun ada juga, ataupun ada satu application dia bagi random number randomly, okay. So let's say number yang keluar adalah 0.67, okay. So carilah mana 0.67, okay. So 0.67 mana? So orang ni dalam senarai tu dia termasuk dalam kita punya sebagai sampel, okay. Yang tak nama tak terkeluar tu tak termasuklah dalam sampel, okay. So itu sampel random sample, okay. Tak penting sangat saya nak ambil, okay. Alright, jadi bila nak, pilih kena betul-betul lah. Maknanya bila kita nak ambil sampel daripada population tu, kena select betul-betul, okay. Nak make sure yang bila kita buat keputusan tu dia reflect. Sebab benda ni, saya ajar benda ni sebab nanti you akan belajar juga dalam BRM, okay. BRM nanti akan discuss juga benda ni, macam mana nak sampel. Ni gunanya biasa you guna untuk nanti FYP kan, okay. Tapi kalau kat luar pun nak buat kajian pun, okay, kalau you dah buat kajian you dalam organisation,
pekerja ke apa ke, pasal gaji ke apa, so biasanya finite. Okay. Jadi bila nak ambil tu kena ambil elok-elok lah elements tu supaya dia reflect kepada decision yang nak buat. Tak boleh lah nak buat pasal organisation tapi you ambil data, you buat survey kat dalam jabatan dalam finance department saja. Okay. So then you kata conclusion pasal satu organisation. Tak boleh lah. Okay. So kalau buat organisation, sebab dia finite, kita tahu bilangan pekerja, so kena lah ambil daripada accounting, daripada finance, daripada marketing department, operation, daripada mana-mana department, kena ambil sikit-sikit. And then kita dapatkan data, and then kita buat conclusion. Okay. Mungkin bilangan tu tak sama, mungkin bukan 10-10-10 tapi bolehlah 5-10, ada 15, ada ni ke, ada jabatan ramai sikit kita ambil 15, ada jabatan yang sikit-sikit, ada department sikit kita ambil 5, ada 2, tapi at least you cover semua. Okay, whole. Right. Okay, so itu macam mana kita nak select sample lah. Okay, so dah kita masuk dalam starting untuk statistik. Okay, right. So yang first kali dalam statistik ni apa kegunaannya adalah kita nak guna untuk point estimation. Okay, right. Okay, so point estimation. Right, okay, so point estimation ni, so nak estimate, okay. So paling basic sekali dalam statistik, okay, ini kita dah belajar dah dalam deskriptif kan. Okay, so paling basic sekali statistiknya adalah bila kita kira mean, sample mean, okay, purata lah. Okay, dalam statistik dia panggil sample mean. Okay, so sample mean ataupun standard deviation, okay. Right, sample mean and standard deviation tu biar paling basic lah. Bila nak mula statistik ni, dua benda ni mesti ada lah, okay. Sample mean, standard deviation, okay. Ataupun bila kita ada data banyak-banyak, yang first sekali biasanya paling basic kita nak tengok purata, mean dan juga standard deviation. Okay. Alright, so dua tu. Jadi apa dia point estimation tu? Okay, point estimation tu maknanya directly kita dapatkan, okay. Kata tadi saya nak ambil average, nak tengok grade purata, okay, purata grade pelajar BBA pada tahun 2020 ni, okay. Maknanya nak tahulah grade bila every sem tu dia orang dapat grade berapa, okay. Jadi saya ambil sampel, okay. Tahun pertama saya ambil 5 orang, tahun kedua 10 orang, tahun ketiga 5 orang, macam itulah saya ambil, okay. So saya dapat kira, okay, purata ada 3.8, 3.4, 3.2, 29 sebenarnya saya tambah, okay. So bila saya tambah, bila tambah, saya bagi dengan berapa total tu, okay, bagi dengan size yang saya ambil, saya kira purata kan. So purata, saya dapatlah purata dia adalah 3.56 contoh. Okay, so 3.56 purata grade, purata CGPA, okay, pada tahun 2020. Okay, tu semualah, maknanya saya dah ambil dah mood petang ke mood pagi ke apa semua tu, saya dah ambil dapat tu. Jadi, nilai tu, purata tu tadi tu, saya gunakan terus untuk buat conclusion overall, okay. Tadi data saya ambil bukan semua. Saya ambil 10, 20, 30 dalam berapa je, kita katalah 100 je. Out of 1000 pelajar BBA di fakulti, okay, saya ambil 100 saja. So saya dapat 3.86. So 3.86 grade purata tu, the conclusion ni saya kata purata grade pelajar BBA pada 2020 adalah 3.86. Okay, bukan saya buat conclusion about sampel tu. Saya buat conclusion about keseluruhan BBA. Padahal saya bukan ambil 1000 pun, saya ambil 100 saja. Okay. So itu point estimation direct. Daripada mean tu kita terus buat conclusion pasal mean untuk keseluruhan. Okay. Sama lah sample standard deviation pun. Okay. Nak kira ada formula lah, tapi guna calculator je, tekan calculator dapatlah sample standard deviation. Okay. So tak payah kira manual pun, ini biasanya given to you. Okay. So it's given. Okay. Sample standard deviation saya akan bagi direct ni dalam ayat-ayat tu, nanti ada sample standard deviation. Okay. Alright, so sample standard deviation. Yang kedua adalah proportion. Okay, sample proportion. Sample proportion tu apa? Okay, proportion tu adalah sebahagian. Okay, so macam mana sebahagian? Contohnya tadi
saya ambil grade purata pelajar BBA kan. So saya ambil lah 10 tahun 1, 10 tahun 2, 10 tahun 3, 10 tahun 4, tahun 5, lepas tu promote petang 10, 10, 10. Okay, so saya ambil. Okay, jadi daripada situ saya nak tengok pelajar perempuan saja. Okay, tadi ambil tu tak tahu kan, tak tahu berapa, ambil je, ambil. So keseluruhannya ni. So daripada situ saya nak tengok proportion sebahagian daripada certain karakteristik. So saya nak tengok perempuan saja. Atau saya nak tengok CGPA untuk lelaki saja. Daripada sampel yang saya ambil tadi tu. Okay. Alright, so daripada sampel tu kita ambil, tengok. Okay, so dia kata biasanya pelajar perempuan BBA pelajar perempuan BBA adalah sebanyak 70%. Okay. Jadi daripada data yang saya ambil tu, saya dah ambil tadi 100 orang, saya tengok berapa orang perempuan. Kemudian saya kira tengok betul tak 70% tu, sama tak? Okay. Jadi daripada proportion tu saya guna untuk fokus yang untuk tengok kita buat conclusion about population. Okay. Right, so dia tunjuk contoh kat sini tu tadi contoh adalah kita punya environment lah. Okay. So ini dia tunjuk sampel me ni, tunjuk. Okay. Okay, so dia ada salary untuk 30 orang employees, okay, 30 EAI ni apa, training centers lah, dia dah ni, so dia ambil 30 orang yang attend that training tu, okay, so dia ambil annual salary semua ni, okay, bukan, dia ambil salary ni, kemudian dan salary ni tengok ada tak siapa manager yang attend training program ni kan, yes no, okay, so ni salary, okay, so dia kira purata salary, okay, so dia kira dia total semua tu 30 tu dia dapat 1.554 million lah, okay, divide by 30 sebab dia ambil 30 data, okay, dia dapat dia punya average ni, so dia buat conclusion about semua salary tu, okay, semua purata salary tu, okay, kemudian dia ambil standard deviation, right. So the sample proportion ni adalah dia ambil yang attend, okay? Yang attend, dia kata dia nak tengok yang attend training program ni. So dia kira lah yang jawab yes 1, 2, 3, dia kira yang jawab yes ni, okay? Jadi yang jawab yes ni tadi dia kira dapat 19. So dia kata sample proportion ni adalah 0.63, maknanya about 63% yang attend training program, management training program, okay? Tapi dia conclusion dia bukan untuk 30 tu je saja. Conclusion dia untuk semua. Okay, semua population. Okay, tu adalah itulah tadi kita guna tu, dia kata X bar ni, okay, ataupun sample mean ni adalah point estimator untuk population mean. Okay, biasa population mean kita guna simbol mu. Okay, sample okay, ini untuk simbol untuk sample mean X bar, okay. Ini simbol untuk population mean, okay. Right, so the sample standard deviation S adalah simbol untuk sample standard deviation. Okay, it's a point estimator of the population standard deviation. Kita estimate, kita guna S untuk kita buat conclusion about population standard deviation, okay. So kita gunakan P bar ni, proportion ni, sample proportion untuk estimate population proportion, okay, P, right, okay. Jadi ini semua ni X bar, okay, S and P bar ni, okay, ini ni kita kata sebagai adalah point estimate, okay, simbol untuk point estimate, right. Okay, so ini tabel tadi. Okay, jadi dikatalah dia ada data untuk population, okay, so dia kata data population dia yang sebenarnya adalah yang dia anggap ni lah, dia dapatkan sebelum ni ada 51,800, population standard deviation 4,000, and yang proportion yang complete the program is 60, okay, right, tapi tengok dia punya sample mean ni dapat lebih kurang lah juga kan, dia ambil data, so dia tengok lebih kurang lah, tak jauh banyak sangat pun, okay. Okay, jadi bila kita nak buat inference ni, okay, so bila nak buat inference, kena maknanya we have to,
kita kena have a close correspondence between the sample population and the target population. Okay, sebenarnya kena ada, kita kena tengok apa kita punya target population tu dan sample yang kita ambil tu kena tepat lah. Okay, alright, so dia kata what is target population ni yang kita nak buat inference. Okay, so sample population ni which yang kita ambil lah tadi dah cakap kan, right? So kena ambil sample population tu kena nampak, kena reflect dia punya target population lah. Okay, right, jadi biasanya selain daripada ini, selain daripada ada cara-cara tu tadi tu, kita kena ada a good judgement jugalah untuk ambil data tu supaya benda yang kita nak present tu, data tu nampak macam nampak statistical tu, nampak sound, kita bagi sebagai sound statistical practice lah. So nampak macam okay lah, okay, nampak reflects kepada kita punya population. Okay, right. Okay, so itu satu, point estimation. Senang je point estimation. Kira kalau nak mean, kita ambil sample mean, kita buat conclusion pasal population mean. Okay, nak tengok standard deviation. So standard deviation, kita ambil sample standard deviation dan kita forecast sample standard deviation. Okay. Next adalah kita guna interval estimation. Kalau guna point estimation, okay, interval estimation dia ada kita bagi some range lah. Okay, tadi point tu ambil direct kan, so daripada direct yang point estimation tu kita akan bagi macam ada interval. Interval ni ada dua, ada range lah. Okay, ada dua punya ni, right? Jadi kita akan tengok dua, interval estimation untuk population mean dan interval estimation for of the population proportion. Okay, right? Okay, dia kata sebab apa kena ada interval estimation ni. Okay, dia kata so the reason tu biasanya point estimation ni dia biasa kita tak, dia kita tak boleh lah guna exact amount daripada sample tu untuk buat conclusion about the population. Okay, jadi dia kena ada estimation, ada interval sikit. Okay, kita bagi some parameter kepada dia. Okay, right, so jadi biasanya interval estimation, okay, kita plus minus, okay, add and subtract point estimation ni. Okay, point estimation tadi kan, point estimation ada plus minus tu kita tambah dan kita tolak, plus minus margin of error. Okay, plus minus, nanti tunjuklah macam mana nak kira margin of error, right? So interval estimation kena ada point estimation plus minus, sebab dia ada dua kan interval, so kita minus and then kita plus margin of error. Okay, ini formula dia. Okay, jadi kalau kita nak kata mean population mean, jadi population mean X bar plus minus margin of error. Kalau kita nak estimate untuk population proportion, so P bar plus minus margin of error. Okay, so X bar margin of error and P bar margin of error. Okay, jadi ada dia, kita bagi satu range kat dia, interval. Right. Okay, so interval estimation untuk population ni, okay, macam mana, interval dia kena ada, kita akan bagi satu, kita kata kita bila nak buat interval estimation ni, so kita kena ada the percentage yang kita confidence about data kita lah. Okay, right, so is either kita kata kita 90% confidence level, kita confidence with our data. Okay, maknanya bila kita ambil data tu kita rasa macam data kita ni about 90% lah accurate or 95% accurate or 99%. It depends kepada researcher, dia yang tentukan sama ada dia nak dia punya data tu dia nak guna 90% ke, 95% ke, 99% ke kan. Okay, so kalau 90% tu range dia kecil sikit lah, kalau 95% besar sikit, 99% range dia lagi besar lagi. Okay, right, so dia contoh ni. Okay, so dia kata kalau 90%, okay, so 90% ini kan lah, tak boleh lah, ni tak boleh. Ini Z ni. Okay, tu tak boleh, nanti saya explain lagi. Okay, right, so okay, jadi biasanya bila kita nak buat interval estimation ni untuk sample mean,
Okay, untuk sampel mean kita akan gunakan T distribution. Okay, ataupun dia panggil students T distribution. Okay, so itu nama pertama T distribution. Kalau untuk population, untuk mean kita akan gunakan T distribution. Untuk proportion kita akan gunakan Z distribution. Okay, right, so ada table yang berbeza, distribution yang berbeza. Okay, so T distribution ni dia lebih kecil biasanya sampelnya, okay, dan juga biasa kita tak ada data sebelumnya. Okay, maknanya kita macam tadi saya nak buat average GPA BBA, pelajar BBA, saya tak tahu pun data sebelumnya berapa. Tak ada pun history, tak ada yang sebelum-sebelum ni. Okay, even data untuk 2020 pun average data 2020 secara population pun saya tak ada. Okay, jadi kita gunakan T distribution. Okay, right. So ini T distribution. Okay, so T distribution ni dia bergantung kepada degree of freedom. Okay, so degree of freedom tu macam mana dapat degree of freedom? Dia based on sample size. Okay, kalau besar sample size tu, kalau sample size 20, kalau kita ambil 20 orang, sample size tu 20 orang. So kalau sample size 20, degree of freedom dia adalah 20 tolak 1, so 19. Okay, degree of freedom dia adalah 19. Kalau kita ambil 25 orang, so 25 sample size tolak 1, so jadi 24 degree of freedom. Okay, jadi makin tinggi, makin banyak kita punya sample size, makin banyak sample size, dia akan menuju, dia nak hampir sama macam Z distribution lah, okay, standard normal distribution. Okay, so dia distribution dia agak berbeza. Okay, so makin banyak, so biasanya T distribution ni kita guna untuk sampel yang lebih kecil. Okay, dan juga kita tak tahu data untuk sampel mean. Okay, alright, so macam ni T distribution ni dia kata 90%. Okay, nampak 90%. So depends lah kalau 90%. Kalau 95% besar lagi. Okay, so kalau 95% sebenarnya, this is 90% confidence interval. Okay, alright, so kalau 95% maknanya lagi besar lagi, mungkin daripada sini sampai sini 95%. Okay, so range dia besar lagi. Ini 90%. Okay, so kalau 99%, 99% lagi kecil lagi, mungkin daripada sini sampai ke sini. Okay, so ini 99%, lagi besar lagi. Okay, so ini 90%. Depends lah, you rasa macam tak berapa confident dengan data tu ke, biasanya kita guna 90% je. Tapi kalau you sure you take the accurate punya data, respondent pun jawab betul, so maybe kita boleh guna 99%, lagi besar lagi. Okay, makin tinggi ni, makin besar dia punya range lagi. Okay, so makin tinggi kita punya confidence level tu, nanti range yang kita akan dapat tu lagi besar lagi. Okay, alright, so 90% tu, okay, macam ni saya tunjuk tengah-tengah kan. Okay, so 90% tu dia not necessary berada di tengah, dia mungkin berada di 90% daripada start daripada kiri sampai situ. Mungkin 90% dia daripada kanan ni sampai sini. Okay, so mungkin 90% dia dah lebih keluar lebih daripada separuh. Okay, sebelah kanan je. Mungkin 90% tu dia sebelah, tapi tak boleh lah sebelah kanan je sebab T distribution ni ataupun normal distribution ni dia sebelah 10-10, 50-50. Okay, right, so tapi dia tak semestinya center kan, dia tak semestinya macam ni. Okay, dia mungkin berat ke kanan ke, berat ke kiri ke kan. Okay, jadi dia boleh berada tapi 90%. Okay, lagi 90% juga. Okay, okay, so itu 90% tu tadi saya dah explain kan, 90% confidence tu apa kita punya confidence level. Okay, dia ada terms, okay, dalam statistik yang you nak kena faham ni dalam interval nanti lepas-lepas ni. Okay, ini yang ini berkait-kait chapter ni berkait dengan chapter ni kan, topik ni berkait dengan the next topic, hypothesis. Okay, so yang pertama kena faham confidence level tu is given to you lah. Okay, 90%. Okay, yang kedua kena tahu level of significance. Okay, level of significance tu adalah 1 minus dengan confidence interval ataupun kadang-kadang dia refer kepada confidence coefficient. Okay, alright, so level of significance 1 tolak dengan confidence level. Okay, kalau kata confidence level kita 90%, okay,
So level of significance adalah 0.9 minus 1 minus 0.9. So level of significance is 0.1. Okay. Right. So ataupun level of significance tu kita refer kepada, kita panggil dia sebagai alpha value. Okay. So lepas ni saya mungkin kadang-kadang saya akan guna alpha value. So alpha value sama dengan level of significance. Okay. Confidence interval, confidence level adalah 1 minus alpha value. Okay. Alpha value 1 minus dengan confidence interval. Okay. Confidence level. Okay. Jadi macam tu lah, lebih kurang sama lah. Kan, okay. So confidence, dia biasanya dia daripada confidence level kita dapat alpha value. Okay. Dia tentukan dulu berapa kita punya confidence level dan baru kita berapa alpha value kita ataupun level of significance-nya. Okay. Ini saya bagi teori je dulu nak faham alpha. Okay. Alright, jadi alpha ni, T distribution ni, okay, alpha value ujung ni lah, kalau kata ini 90%. Ini nanti saya nak tunjuk. Okay, saya nak tunjuk ni. Ini tak sikit. Okay, nak faham alpha value dengan okay. Okay, so confidence tadi katalah okay, kita nak 90%. Okay. Oh, right. Dia pergi situ. Dia kenapa? Masalah ni auto ni. Okay. Right, so ini di tengah-tengah. Okay. So kalau kita punya 90% atau 95%, let's say lah 95. Tadi asyik 90 je kan. Let's say lah saya nak ambil 95% ni. Dia kata dia adalah di tengah-tengah ni. Kan. So ini 90%. Okay. So ruang ni adalah 90%. Okay. So 90% adalah confidence level. So alpha value adalah alpha value 1 minus dengan 0.9. Tadi saya cakap 95, tiba-tiba tulis 90 tak? Apalah? 90. Okay, 0.9. Jadi alpha value adalah 0.1. Okay, so 0.1 ni, 0.1. Okay, so ini semua, area ni, semua bawah ni adalah 1 tau. So ini 0.9 lah, 1. Total this area adalah 1. Okay. Right, so area tengah-tengah ni adalah 0.9. Okay. So jadi ruang yang di sebelah ni, okay, ruang di area sini adalah, ni lah ruang untuk alpha value tu. Okay. So inilah ruang untuk alpha value. Alpha 0.1. Okay, alpha ni 0.1. So dua-dua ni. Okay. Alright, so dua-dua ni area di sebelah ni adalah 0.1. So assume kalau dia berada di tengah-tengah, kalau 90% confidence level ni berada di tengah-tengah, biasanya kita akan assume dia memang center. Okay, kalau di tengah-tengah dia akan center lah, maknanya divide by 2, kalau kita bagi 2, kat sini 45. And dekat sini area ni 45. Biasanya macam tu kalau dia di tengah-tengah. Okay, so di tengah-tengah. So 45. So 45, 45 tengah-tengah tu. Okay, jadi kita tahu yang kat ujung ni, yang dekat ujung sini, okay, tadi dua-dua adalah 0.1. So kat sini kita panggil sebagai alpha divide by 2. Okay, 0.05. Okay, so sebelah ni juga alpha divide by 2 0.05. Okay, so sebelah 0.5, sebelah 0.05, dua-dua adalah 0.1. Okay, jadi ingat juga lagi satu, kalau area ni, kalau ini area dia sebelah ni
Okay, total dia adalah 0.5. Okay, so sebelah ni pun 0.5. Satu. Okay, right? So faham tak alpha ni? Nak tengok alpha macam mana? Okay, so kata contoh lagi. Saya beri contoh lagi. Okay, so kata contoh 90% lagi. Nak faham dulu untuk alpha ni okay. This, okay, dia kena lukis, ni susah lah nak lukis lawa-lawa kat sini, okay. Fahamlah, dia normal distribution ni tak ada kelekop-lekop macam tu, dia kena cantik je, okay. Tapi susah lukis kat screen, okay. Center, so katalah 90% tu saya nak ambil daripada hujung ni. Okay, so Cuba hujung. try, kalau 95 madam, cuba. 95, okay. Nak buat tengah-tengah, okay. Saya buat tengah-tengah tu, okay. Okay, 95, right. So 95. Nampak macam ruang sama tapi konon-konon lah imagine ruang yang lain, okay. Alright, so 95. Okay, so bila 95%, so jadi ruang kat sini berapa? 0.05. 0.05. Betul lah? Kan? So alpha adalah 1 tolak 0.95. Jadi 0.05 kan? Jadi sebelah ni alpha alpha divide by 2 sama dengan 0.025. Okay? So sebelah ni alpha divide by 2 0.025. Okay? Jadinya area sini berapa? 95 bagi 2 lah. 0.475. Tak? Ini 0.475. Dia ada dua cara nak tentu sebelah ni. Sama ada, okay, dua cara. Sama ada untuk tentukan ni kan. Sama ada 0.95 divide by 2 atau, okay, ingat sebelah ni adalah sebelah ni berapa? 0.5 kan? 0.5 sebelah. Total sebelah je memang 0.5, okay? So atau 0.5 minus 0.025. Mesti sama punya. Tak boleh beza. Okay? So ini pun 0.475. So sama ada nak divide 95 nak divide by 2 ataupun nak kira alpha ni. Okay, 0.05 bagi 0.05 tolak dengan alpha divide by 2. Okay? Boleh? 0.5 tu maksudnya sebelah lah kan maknanya. Yang mana? Sebelah. Nilai sebelah. Nilai sebelah ni. Okay. Nilai sebelah. So sebelah ni mana pensel? So sebelah ni 0.5. Kalau sebelah ni pula lagi 0.5. Sebelah ni 0.5. So dia sebelah 0.5. Sebab tu total 1. Sebab tu tadi ini kita telah 1 0.9. Tapi actually dia sebenarnya dia tak dapat 1. Sorry lah saya beli makanan jadi ada guard telefon sekejap Okay, so kata 90% tu, okay, 90% tu saya nak buat, okay, so 90% ni daripada hujung ni sampai sini. Okay, so 90% dia sebenarnya, Allah. Then, penting, okay. So this area, okay, 90% ni daripada hujung sampai sini, okay. Pada area ni. Okay, so 90%. Maknanya kat sini dah tak center. Macam ni kita boleh kira separuh-separuh kan. Kat atas ni kita boleh kira, okay, bagi 2 macam tu kan. So kalau macam ni, dia dah tak boleh bagi 2 dah. Okay. So kalau macam ni, macam ni kita nak kira dekat sini. Maknanya sini ke sini, sini ke sini. Confirm dah 0.5. Okay, so the whole area ni 0.5. Okay. So katalah saya nak guna 90% confidence interval, okay. 90%.
Okay. So this area ni samaan dengan apa? Sini bau. Kalau sini, kalau kita nak guna 90%, tak sebelah ni 0.5 dah. Okay. So maknanya sebelah ni adalah 0.4 sahaja. Okay. Jadi alpha dia berapa? Alpha area sini. Alpha ni adalah nilai area yang tidak termasuk dalam kita punya confidence tu, lebihan tu. Okay. So dekat sini maknanya alpha sama dengan 0.1. Tapi area ni saja, satu ni je. Okay, sebelah ni 0.0. Sebab nanti dia reflect kepada table. Okay. So table yang kita nak refer tu. Okay. Jadi kalau macam ni. So jadi macam ni, saya turun sekejap. Okay. So ini, nampak tak? Ini bezanya, ini kan, ni alpha area, ini alpha area, ini alpha area. Okay, so ini ada dua. Okay, so ada dua, ini kita panggil sebagai two tail. Okay, so table yang berbeza. Kalau nanti kita kena refer table. So ada table yang berbeza untuk alpha two tail, kalau untuk yang two tail. Dan ini saya kata one tail. Okay, ada satu je ekor dia. Kat sini je ekor ni. Ini ada dua ekor. Okay, ada dua. Kat sini ada satu je. Okay, so ini je area untuk alpha dia. Okay, aduh, tekan dah. Okay, so ini one tail, ini two tail. Okay, dia boleh juga one tail boleh juga jadi macam ni. Okay, atau one tail, saya tak nak tengok ni, saya nak tengok okay, so saya nak tengok 90% tu start daripada sini sampai sini. Tu ni. Okay, right, so this area. Dari sini sampai habis sini. Okay, so ni pun one tail juga sebab sebelah je. Okay, so jadi kalau ini belah ni dia jadi ini 0.5, ini 0.4. So alpha dia adalah 0.1. Okay, so dia ni tak boleh bagi dua sebab ini alpha value tak panggil alpha divide by 2 sebab dia one tail. Okay, so ini pun one tail juga. Okay, so ini pun one tail juga. Okay, tapi ini dinamakan, ini saya buat introduce, saya tak ingat lah nanti ada tak, tapi nanti nak kena guna lah dalam chapter ni dia nak guna. So saya bagi awak faham dulu pasal alpha tau. So ini namanya adalah upper tail. Upper tail. Okay, one tail ada dua. Okay, upper tail dan ini dia dekat sini kan. Belah kiri ni, dia punya alpha ni belah kiri ni. So ini dinamakan lower tail. Okay, so upper tail, lower tail. Right? Okay, so still 90%. 95 pun sama juga kalau 95. Let's say lah kalau 95. Sama je, cuma nilai je beza. Mana. Okay. So kalau 95, let's say kalau ni saya guna yang biru ni 95. Okay, so 95, sini masih 50. Tetap sama. Okay, so sini 0.5. So sini akan jadi 0.45. Okay, so this area akan jadi 0.05. Okay, lower tail juga. Okay, sama. Okay, faham tak? Ini yang atas tu upper tail, bawah tu lower tail. Ini lower tail. Kalau belah kiri, dia punya ni belah kiri, lower tail, tail alpha dia belah kanan ni, kalau lebihan ni belah kanan, so kita panggil sebagai alpha, upper tail. Okay. Kedudukan tu memang berbeza nama kan. Mana? Beza mana? Maknanya kalau kiri tu lower tail. Ya. Kalau ini dia panggil sebagai lower tail, upper tail. Yang ini upper tail kat sini, kalau dia berada belah kanan,
tempat alpha ni berada belah kanan, upper tail. Kalau ni berada belah kiri, is lower tail. Okay. Nanti adalah function dia, nanti saya explain apa kenapa ada yang belah kanan, ada belah kiri, ada dua-dua. Ada keperluan dia lah. Keperluan tu, application ni nanti saya explain. So sekarang ni saya ajar macam mana nak kira alpha based on confidence interval tu dan apa maksud dia. Okay, bukan maksud apa nak dapat the value je dulu. Okay, saya bagi untuk figures dia. Okay, so kalau kalau dia berada di tengah-tengah, kalau di tengah-tengah maknanya sebenarnya dia boleh je kalau kat tengah-tengah tu pun jadi tak center, tapi statistician rasa nanti dapat figures yang agak berbeza. So dia standardized kan, that's why kita panggil sebagai standardized normal distribution. So dia jadikan kalau di tengah-tengah memang center. Okay, kalau kata 90, so sebelah 45, sebelah lagi 45. Kalau kata 95, sebelah lagi 0.475, sebelah lagi 0.475. Kalau kata 0.99, so sebelah lagi 0.49. 499. Dah 495 ke 0.495, sebelah lagi 0.49. Mesti bahagi sama. Okay, kalau berada di tengah-tengah. Tapi kalau hujung, kalau di sebelah, terus sebelah. Maknanya kalau kata dia sebelah, dia berat ke kanan, so memang the whole tu 50%, yang extra tu di sebelah kiri. Okay, so kalau dia kata belah kiri, kalau yang ini, kalau macam ni, so the whole tu mesti 0.5, yang extra tu di sebelah kanan. Macam itulah alpha dia, okay. Dan tu kalau kata confidence, kedudukan kita punya confidence level tu lah, okay. Right, so sama ada kita nak dengar lebih daripada ke, kurang daripada ke, macam itulah nanti testing dia, kita tengok kurang lebih. Tapi, ini untuk tu, tapi untuk interval, ingat interval dia ada dua kan. So untuk interval, kita ada dua, mesti divide by 2. Interval divide by 2. Sebab chapter ni ada dua. Satu kita tengok estimation, satu tengok hypothesis. Okay. Jadi untuk interval estimation, nama pun interval. So interval ada dua lah kan. Bila kata interval ada range. So bila kata range ni dia kena ada dua lah. So kena divide. Alpha divide by 2. Interval je alpha divide by 2. Nanti the next section, bukan hari ni lah, esok lah. Next week saya akan explain pasal hypothesis. Tu pun kalau hari ni sempat habis pasal interval. Saya puasa sebenarnya, so sebelum maghrib dekat nak maghrib nanti kita berhenti Okay. Okay. Alright. Itulah. Okay, so faham tak nak cari alpha, nak cari alpha berdasarkan apa maksud alpha tu. Kalau kata alpha divide by 2, kalau kata alpha saja, apa beza dia tu kan. Kalau kata upper tail, lower tail, itu tu nak clear benda tu dulu. Okay. Sebab kalau you tak faham benda tu, nanti the whole chapter ni you tak akan faham. Susah nak faham lah, bukan takkan faham ni, tak boleh tu doa tu, susah nak faham. Okay. Ni center, okay, dua ni center lah, cuma figures tu yang berbeza. Ini di kiri, kanan. Okay, upper tail, lower tail. Upper tail, lower tail. One tail. Dua-dua tu sebagai one tail. So bila kita one tail, dia ada kiri, dia ada kanan. Okay. So upper sebelah kanan, lower sebelah kiri. Okay, boleh? Boleh Puan. Boleh, okay. Masuk balik. Boleh. Tak semangatnya. Attendance. Nak picture. Okay. Estimate ni macam random ke Puan? Bukan random. Estimate ni kita nak estimate saya nak estimate apa gaji pekerja, apa pendapatan executive level di Selangor. Macam itulah kan. Okay. Jadi bila saya ambil data tu saya ambil beberapa orang eksekutif.
And then saya buat estimation untuk the whole eksekutif di Selangor, tapi saya bukan ambil semua eksekutif di Selangor kan. Bila kita buat data, bila kita buat collection kan, kita ambil data, macam you tengok lah, dia kata pendapatan berapa, income berapa semua tu kan, ataupun dia kata apa, consumer suka membeli apa 50% daripada ni dah nak beli barang tu. So sebenarnya bukannya dia ambil data keseluruhan pun, dia ambil beberapa orang and then dia buat conclusion about keseluruhan. Okay? Jadi statistik ni dia nak figures. So daripada situ dia nak estimate, based on the sample yang dia ambil tu, dia nak estimate population. Tapi bila kita kata interval ni, dia bagilah some error sikit-sikit. Okay? Ada error sikit-sikit. Okay? Plus minus. So dia bagi plus minus tu, yang interval tu dia ada plus minus. Okay? Alright. Okay, so tadi saya kata, tadi go back kepada formula. Mana formula? Formula. Okay, so ni formula ni. So X bar dah tunjuk dah tadi macam mana nak kira X bar. P bar pun dah ada. Okay, so now kita tengok margin of error. Macam mana kira margin of error? Okay, so margin of error dia starting dia, okay, dia kena dia daripada dia first kali kena kira standard error of the mean. Okay, so standard error of the mean ni dapat macam mana? Sample standard deviation divide by square root of sample size. Okay, so nak dapat standard error of the mean. Okay, ni dia nama dia standard error of the mean. Dia dah dapat sample tadi, dia dah kira mean dia, dia dah kira sample standard mean, sample standard deviation. Okay, so sample standard deviation tu divide by punca kuasa sample size. M is sample size. Okay, right, so dapat standard error of the mean. Okay, jadi itu belum dapat margin of error lagi. Okay, ini baru standard error of the mean. Nak pergi margin of error tu nanti kita sampai. Okay, alright, jadi kita akan gunakan students T distribution. Okay, dia depends kepada degree of freedom. Okay, tadi saya dah cakap degree of freedom dia daripada sample size kita minus 1, kita dapat degree of freedom. Okay, nanti tujuan dia kita tengok table nanti. Okay, ni beberapa benda dia explain ni, kita nak explain. Okay, apalah ni. Right, ni dia tunjuk degree, kan tadi dah dia tunjuk ni makin banyak, makin tinggi dia punya sample size kan. Degree of freedom 13 ni maknanya sample size dia 14 lah. Degree of freedom 5 ni maknanya sample size dia 6. Okay, right, so makin tinggi sample size dia, dia punya curve tu jadi makin kecil. Okay, jadi makin kurus. Okay, so bila makin kurus tu dia dah nak ke Z distribution. Okay, itu distribution lah. Students distribution lain, Z distribution lain. Okay, tak apalah, tak payah pening-pening sangat lagi. Okay, nanti pening pula. Okay, tu nak explain dia. Okay, so ini table dia kecilnya, nanti saya bagi table dia. Okay, so ini bentuk table dia, nak tengok. Okay, jadi inilah dia formula untuk kira interval. Untuk interval, kalau kita nak tengok interval as untuk population mean, so inilah formula dia. UCLN ni upper control limit, upper level, dah saya tak ni lah. Upper control limit in upper side. Okay, dia contoh ni Okay, tadi kan. Okay. Okay, so ini tengah X bar. Okay, bila kita kira sample mean tu kita dapatlah X bar. Okay, so tengah dia adalah X bar. Okay, so X bar. Tadi kan interval kan saya kata ada 2 kan. So 2 kat sini. Okay, so ini UCL, upper control limit. Apa tadi? Apa kan? Ini lower control limit. Okay, right. So upper control limit ni X bar ni tadi X bar plus dengan margin of error divide by 2 bagi dengan sample
bagi dengan punca kuasa N. Kan? Ni. Ini kan tadi dah bagi dah formula tadi kan? Okay, so ini. Right, so maknanya ruang ini adalah X bar plus tu maknanya ruang ini adalah T alpha, ni A ni bukan A tau, alpha. Okay, T alpha divided by 2 S bagi dengan punca kuasa N. Okay, so sini pula X bar minus T alpha divided by 2 darab dengan S punca kuasa N. Okay, so X bar kat sini, maknanya tolak tu maknanya ruang kat sini adalah nilai kat sini adalah T alpha divided by 2 S kuasa N. Okay, so ini ruang ni, ini jarak ni adalah margin of error tadi. Okay, so inilah formula untuk margin of error. So ini adalah standard formula untuk standard error of the mean. Okay, so yang semua ni, saya tukar colour. Okay, so yang besar ni, okay, T alpha ni, T ini adalah margin of error. Okay, jadi darab dengan nilai ni kita dapat margin of error. Nilai T ni darab dengan standard error of the mean kita dapat margin of error. Okay, so kalau tambah dengan X kita dapat upper control limit. Kalau X minus dengan margin of error ni kita dapat lower control limit. Okay, alright. Okay, so kita masuk contoh tengok. Okay, dia kata a hospital manager, okay, wants to estimate the average number of days patients spend in the hospital for surgical procedure. Okay, so suppose a sample size, okay, N, ni dia bagi N ni, N 15, okay, N 15, okay, and dia dah kira dah sample mean dia adalah 5.11 and sample standard deviation dia adalah 0.85. Okay, so ini sama dengan X bar sample mean. Okay, so ini sample size. Ini sample standard deviation. Ini je data yang kita perlukan adalah ni je lah. Okay, nak tahu kena tahu sample size, berapa sample size, berapa sample mean dia dan berapa standard error of the mean. Okay, so kita dah tahu sample size 15, so degree of freedom berapa? N minus 1. Berapa? 14. 14. Okay, so degree of freedom dia ada 14. Right, so sekarang ni dia nak apa? Dia kata calculate 95%. Okay, calculate 95% confidence interval for the population mean. Okay, so first kali ni step by step, you tak payah buat macam ni pun kalau dah expert kan. Okay, so kalau tak expert lagi kita buat step by step. First ingat formula dia tadi okay, so formula X bar apa tak saya punya ni? Okay, X bar plus minus T alpha divided by 2 S bagi dengan punca kuasa N. Punca kuasa N. Okay, right. So ini standard error of the mean ni kita kira ni lah. Okay, so ini standard error of the mean. So kita kira bahagian ni dulu. Okay, so dapat 0.2195. Nilai ni, nak dapat mana nilai ni? Kita kena refer kepada table. Okay, so nilai ni dapat refer kepada table. Okay, so sebelum tu kena tentukan dulu alpha value dia. So berapa alpha value? Oh lupa tadi nak cari alpha value kan. So alpha value berapa? 1 minus dengan 0.95 kan? So 0.05. Okay, so alpha sebab ingat interval je mesti alpha divide by 2. So alpha divide by 2
is 0.025. Okay, faham tak? Faham. Okay, alright. So maknanya ini adalah T 0.025 dengan degree of freedom dia 14. Jawab tak apa. Itu dia dah. Okay, so ini. Okay, so tidak tengok refer table ni. Okay, so kita kena ambil degree of freedom alpha divided by 2 and degree of freedom. Okay, alright. So now kita refer ke table. Table T. Nampak tak table? Nampak Okay, kita tukar pula table. Okay, so ni table dia. Follow. Okay, so table. Tadi dia kata degree of freedom 14 kan? So ini kolom ni degree of freedom 14. Okay, so 14 and alpha divided by 2 is 0.025. Okay, 0.14 dan 0.025 kat sini. So kat sini tak boleh. Kita 2.14. aduh, masuk kod lain pula dah. Okay. Nak tengok table macam mana? Oh, aduh. Okay, so 14. Okay, so sini 14. Sini 14 ni kan. Nampak kan saya punya cursor kan? Dengan 0.025. So ini kat sini. So ni figures T dia. 2.145. Okay, tahu tak? Tahu tak tengok table? Okay. Okay. Right, so dia kena satu table T kena ada dua. Alpha divided by 2 dengan degree of freedom. Okay. So, okay, so that's why dia dapat 2.145 tadi tu. Okay, so dia ingat degree T dengan 14 dan 25 dengan 14 saja ni dia kena tulis 14. Okay, dapat 2.145. Okay, alright, ni nak pergi baru dapat area sini. Ni dua ni kita kira ni baru dapat area. Okay, so dua ni baru dapat area ni. Oi, tekan tak dah. Area ni. Okay, silap. Aduh, terbesar. Ni skala lain. Silap, yang tu kita baru dapat sini. Tak tanpa X lagi. Okay. Alright, so the next step adalah baru kita campur dengan X bar. Kan? Calculate the interval endpoint. Ini bukan, kalau jawab tu you boleh kira terus lah. Tak payah buat satu-satu. Tapi ni saya nak tunjuk step by step lah. Okay. Alright, so sample mean tadi. Kan? Tadi kat sini sample mean adalah X bar ni 5.11. So kita masukkan kat sini. Okay. So 5.11 plus dengan T tadi. Ini T. Kan? So ini standard error. Standard error of mean. Okay. Apa? Ingat. Okay, standard error. Okay. So ini standard error dia. Okay. Jadi dapat 5.58 dengan 5.11 minus dengan ini darab dengan ni kita dapat 4.64. Okay. So jadi macam mana kalau bentuk dalam kita letak balik dalam diagram kita tu. Okay, balik. Dia punya tu adalah kan dia kata based on our sample ni, we are 95% confidence that population. Nampak? Kita buat conclusion about population. Okay, based on our sample, we make a conclusion of population. Okay, so based on the sample, we are 95% sebab kita guna 95% tadi tu. 95% confidence that the population mean is between 4.65 and 5.58. Okay, kita estimate. Okay, so kalau dalam distribution tadi tu,
Okay, so sini 5.11 tengah X bar. Kat sini adalah 5.58 dan di sini adalah 4.64. Okay, sebenarnya dah. So maknanya kita bagi range yang sampel mean ni apa tadi ni? Average number of days patient spend. So kita kata average number of days that patient spend in the hospital untuk surgical procedure ni, untuk keseluruhannya ke hospital tu biasanya adalah dari 4.64 to 5.58 days. Tadilah kan. Sebab dia kata average number of days. Okay. So they spend 4.64 days to 5.85 days. Okay. And we are 95% confident lah for that range tu. Okay, faham tak? Okay, faham. Yang 0.2195 tu dapat daripada mana tadi saya ingat? Daripada ni, tekan. Ya, tu. Oh, okey okey. Ni. Jadi dia kan dah kira awal kan? Kan dah kira, so kita masukkan je lah. So kat sini. Tak muat nak masuk yang satu slide, okay? Ini masuk kat sini, dia kira dengan 5.11 tu dapat daripada tu. Dapatlah. Okay, step by step, kalau you dah pandai, you masuk je lah semua dalam ni, kan? Terus je tulis 5.11 plus 2.145 darab dengan terus je masuk formula ni, kan? 0.85 bahagi dengan punca kuasa 15. Boleh je. Saya tunjuk satu. Okay? Okay, so sebelum kita berhenti, buat sikit exercise. Satu. Okay. Keluarkan data. Keluarkan dulu, you all keluarkan dulu. Okay, apa N, apa S, apa X bar. Okay dah. Saya stop share ke? Ya, saya nak share. Tak boleh pula. Lah. Tekan. Okay, alright. So, pen. Saya nak besarkan pen ni, tak boleh besar. Kecil je.
Oh, nampak slide saya kan? Nampak. Nampak puan. Pensel okay, baru boleh. Okay, so berapa N berapa? N apa? Hmm. Sample size. Sample size? Berapa sample size? 3.2. Hai. 7. Apa? Berapa? 7. 7 tu 7. Nampak ni? 7 homemakers. 7 homemakers were randomly sample. Okay, dia ambil daripada 7 homemakers. So 7 lah. Kan? Okay, so and what it was determined that the distance they walk in their household had an average of 39.2. So 39.2 tu apa? Sample mean X bar. Okay, so 39.2. And a sample standard deviation of the 3.2 miles per week. Okay, so sample standard deviation S sama dengan 3.2. Okay, so keluarkan info dulu. Okay. Kemudian dia kata construct a 95% confidence interval. So confidence interval adalah 95%. 95%. Okay. Maknanya alpha berapa? 0.05. 0.95 jadi 0.05. Okay. So alpha divide by 2 0.025. 0.025. Degree of freedom Degree mungkin 45. sorry. 0.45. 45%. Nah, tak ingat. Degree of freedom berapa? N minus 1 berapa? N minus 1. 6. Okay, so 6. Okay, so degree of freedom ni 6. Okay, dah keluarkan info. Ni semua info ni. Betul? Baru kita masuk dalam formula. Okay, sebelum nak masuk dalam formula tu kita bolehlah cari T 0.025 dengan degree of freedom 6. So berapa nilai T? Baru kita boleh masuk dalam formula. Okay, so nanti saya tengok. Ingat 0.025 bagi nak saya nak share lain. Share table. Okay, so kat 6, kat sini 6 dengan 0.025. Okay, so dia 2.447. Nampak table kan? Nampak? Okay, so 6 kan, degree of freedom 6 dan table dan 0.025. So dia punya T adalah 2.447. Okay, so 2.447 ni So 2.447. Okay, jadi kita kira masukkan dalam formula X bar plus T divide by 2 darab dengan S bagi dengan punca kuasa N. Okay, so X bar berapa? X bar 39 kan? 39.2 tambah dengan 2.447 darab dengan S 3.2 bagi dengan punca kuasa 7. Okay, kita tambah. Okay, X bar minus T alpha. Okay, S divide by N. Okay, so 39.2 minus 2.447 darab dengan 3.2 bagi dengan punca kuasa tak. 7. Okay, so berapa? Kita lah, berapa?
6.879. Yang mana? Yang atas? Yang atas. 6.8? Oh yang ni, yang ini. Itu 6.8? Sekejap. Saya dapat 68 ni tambah 39 ni. $42.16. 42.16. Okay. Kalau nak senang, darab ni dulu tau. Darab ni dulu. Sudah darab ni nanti 39 tolak dengan figures ni. 39 tolak dengan figures ni. 36.24. 36.24. Okay. So inilah figures dia. So that we are 95% confident that the average distance household walk ni is from 36.2 miles to 42.16 miles. Okay. Jawapan dah sebelah. Okay. So ni dia punya kira ni. So dia kata 95% confidence that the distance homemakers walk per week is between 36.24 to 42.16. Tak ada miles Okay. Macam tu lah. So ini nampak ni 1.205 ni dia kira untuk yang ni dulu. Okay, dia kira ni dia dapat 1.205. 1.2095. Okay, so dia dapat nilai tu. Baru dia tambah dan tolak. Boleh juga, aku suka lah mana yang senang. Okay, boleh? Boleh Puan. Boleh nampak? Okay. Boleh. Saya tak masukkan lagi yang awak dah dapat semua dokumen kan? Dokumen untuk yang dua file yang saya punya every chapter tu dah dapat kan? Tapi saya ada yang saya punya version yang ini saya akan masuk lepas habis chapter ni baru saya akan masuk. Ada latihan ni. So kota nanti dah nampak latihan lah kan? Okay. So yang ada latihan semua ni saya akan masuk selepas habis ni lah. Okay. Alright. So kalau okay. Stop lah. Nak sambung ke? Tak payahlah kita stop dah. Okay. Okay, so proportion ni dia biasanya dia sebahagian daripada certain characteristic. Okay, kalau saya nak tengok average grade student, so bukan setakat grade student saya nak tengok berapa persen student lelaki dan berapa persen student perempuan. Mungkin saya nak tengok student final year. Mungkin saya nak tengok student mod petang saja kan. Tapi data yang saya ambil tu semua student BBA. Tapi mungkin nak tengok mod petang saja. Mungkin nak tengok pelajar lelaki saja. Mungkin nak ambil daripada dia proportion ni adalah daripada data kita dah distribute dah questionnaire. Okay. Dah bagi dah. So daripada situ nak tengok, nak tengok lah. Kalau kata saya distribute questionnaire kat consumer, nak tengok consumer behaviour kan. So nak tengok dia punya purchasing behaviour, beli kasut sport kan. Kasut sport. So saya dah distribute dah. So daripada situ nak tengok lelaki dan perempuan kan, nak tengok income level ke yang 10,000 ke atas dengan 10,000 ke bawah ke. So certain karakteristik daripada certain portion daripada yang kita dah dapat full punya sampel kita tu. Okay. Alright, so ni okay, so ini nak kira proportion tu formula ni lah. Okay. So proportion P bar, dia punya simbol kita guna P bar. Okay, tadi tu X tu adalah apa yang kita nak tengok tu. N tu sample size. Okay. So kata lelaki, ada 30 orang lelaki, ada 30 orang pelajar. Okay, pelajar lelaki. Okay, so daripada 30 orang tu, 30 daripada mungkin 100 sample size saya. Sample size tu yang berapa yang saya berapa yang kita distribute questionnaire tu lah. Kan yang berapa yang kita ambil tu, berapa yang kita tanya tu, total 100. So daripada situ ada 30 orang lelaki. So 30 tu X, N tu 100 tu. Okay, so tu dapat P bar.
P bar kita apa? Sample proportion panggil. Okay. Kalau kacau dia orang ni. Kacau je anak ni. Okay, kalau X bar untuk sample mean, mu untuk population proportion. Okay. P bar untuk sample proportion, P untuk population proportion. Then nanti itu tak guna lagi. Nanti untuk the next part nanti kita akan tengok P. This part kita tengok P bar je dulu. Okay. So P bar kadang-kadang dia diberi terus. Kadang-kadang some question tu dibagi directly. 70%, 0.7 dapat proportion kan. Ataupun dibagi figures, ada 30 orang lelaki, 20 orang lelaki, 70 orang lelaki. So kena kira lah P bar-nya. So P bar ni either you dapat dalam question tu, sometimes dia diberi ataupun dia diberi X, nilai X, so kena cari P bar. Okay, right. So dah dapat P bar tu, kita kena cari ni jugalah standard error of proportion. Sama lah macam standard error of the mean tu. Okay, so ini standard error of the proportion, ini formulanya. Okay. Ini samalah, sama tadi. Okay, P bar adalah dengan 1 tolak P bar divide by N sample size. Okay, P bar ni kita kena kira tadi. So kita dapat standard error of the proportion. Okay, so proportion pun ada sama juga macam mean, interval mean tu. Okay, so dia ada upper control limit and lower control limit. Okay, sama je. Kita contohnya. So ini P bar, okay, tengah. So ini upper control limit and ini lower control limit. Okay, so kita nak tengok range ni. So range ni berdasarkan kita punya confidence level, right? Okay, so samalah kalau ni, tapi cuma kalau tengok untuk proportion dia akan menggunakan Z distribution, okay, dan juga samalah standard error of the mean yang formula yang kita tengok sebelum ni, right? So dia guna Z table. So Z table ni Z distribution or Z table lah dia, daripada distribution tu dia convert kepada table. So table ni kita nak dapat macam mana? Samalah macam T tapi kita tengok table T. Kalau Z ni table Z. Tapi Z ni yang senangnya adalah dia tak berdasarkan sample size, okay? Dia berdasarkan kepada alpha saja, nilai alpha saja. So apa sample size pun nilai alpha dia sama. Jadi agak mudah sikit. Cuma kena ingat, kena tahu apa nilai alpha saja. Okay, so contoh dia paling senang lah kebiasaannya. Nilai confidence level yang biasa diguna adalah 90%, 95%, 98% and 99%. Okay, so 90%, kalau kata confidence level 90%, so Z value adalah 1.645. Kalau confidence level dia 95%, so Z value dia adalah 1.96. Okay, 98% 2.33, 99% 2.575. Okay, so ini standard. So kalau boleh ingat ni senang lah, lagi cepat lah dapat. Okay, 90% tu. Okay, alright. So untuk faham ni, kita tengok sample ni. Okay, nak tengok calculation untuk proportion. Okay, alright. So a random sample of US citizen, 22 of 100 people are found to have blue eyes. Okay, so nampak proportion tu, dia dah ada 100 sampel. Okay, daripada 100 sampel tu dia tengok satu karakteristik which is blue eyes saja. Okay, so kita calculate a 98% confidence interval for population of blue eyes US citizen. Okay, right. So ada 1, 2, 3. Right. Okay. So nombor 1 ni ada 2. Okay, jadi kita nak kira nombor 1. Okay. Okay, so nombor 1, first kali kita kena kira P bar. Okay, so P bar. So nak P bar ni nak kena guna formula X divide by 6. Okay, so berapa nilai X? So ni X, okay, dia punya karakteristik tu. So ni adalah X and this is N. Okay, alright, so X dia 22 divide by 100. So
0.22. Okay, so tu P bar, right? Ni jawapannya. Calculate the sample proportion. Okay, itu sample proportion. And approximate standard error of the proportion. Okay, so standard error proportion sama dengan punca kuasa P bar 1 tolak P bar bagi dengan N. Okay, so punca kuasa 0.22 darab dengan 1 tolak 0.22 bagi dengan 100. Okay. So berapa? So, jawapannya adalah 0.41 sorry 0.41 414. Okay. Right. So itu dia punya saudara. Okay. Find Z. Ni nombor 2 Z value. Okay. So Z value sama dengan 90%. Maknanya 2.33. Kan? Okay. 2.33. Okay. Jadi nombor 3. Kiralah interval dia. Okay. So bila kira interval dia, P bar plus minus 2.33 darab dengan 0.414. Okay. Sekejap, saya dah flip. Bagi ruang sikit. Okay. Right. So P bar plus minus 2.33 darab dengan 0.0414. 0.22 plus minus 2.33 darab dengan 0.0414. So 0.22 plus minus dengan 0.9 0.40 0.90 sama dengan 0.316 dan 0.214. Okay, right? Jadi maknanya we are confident that 98% we are 98% confidence that population proportion of blue eyes for US citizen is between 0.214 to 0.316. Okay. So kita confident that 98% kita 98% confidence that proportion of blue eyes US citizen tu populationnya proportion tu is between 21.4% to 31.6%. Okay. Okay, kita tengok second exercise. Okay. Beza dia, ada sedikit perbezaan kat sini Okay. Tengok. When a sample of 70 retail executive was surveyed,
regarding the poor November performance of the retail industry, 66% believe that the decreased sales were due to unreasonably warm temperature, result in consumers delaying purchasing of the cold items. Okay. Now, first kali bila dapat soalan ni, apa kita buat adalah keluarkan data dulu. Okay. So, ini tengok apa 70, apa nama-nama yang adalah. Okay. So, 70 tu adalah N. Okay. 66 ni apa? Dia dah bagi direct dah P bar. Sorry. Equals to 0.66. Okay. Right, so ada figures lagi? So far tak ada. So kita boleh jawab soalan A. Okay. So A dia kata kira standard error of the proportion. Okay. So formula dia adalah 0.66 darab dengan 1 tolak 0.66 adalah 0.34 bahagi dengan 70. Okay. Jadi jawapannya adalah 0.057. Okay. So tu adalah A. So B, dia kira construct a 95% confidence interval. Okay, so daripada 95% confidence interval ni, okay, apa nilai Z value? Okay, so kalau refer balik table yang saya bagi tu, nilai Z value dia adalah 1.96. Okay, so 1.96. Jadi kita masukkan dalam P bar plus minus Z standard error of mean. Okay, so P bar 0.66 plus minus 1.96 darab dengan 0.057. Okay, right, jadinya 0.66 ni di 0.771 dengan 0.4548. Okay. Right, jadinya pada tu kita kata dia 95% confidence that the true proportion of retail executive who blame the warm weather for low sales is between 54.8% to 77.1%. Okay. Okay. So this is an example calculation answer untuk example problem tadi tu, exercise tadi tu. Okay. So dia kata there are 95% confidence that between 54.9% and 77.1% retail executive believe that decreases were due to the unreasonably warm temperature. Okay.